Hai, bersama saya lagi Nizam dalam segmen seterusnya iaitu topik kita bincangkan pada hari ini adalah cara-cara untuk menghilangkan sakit kepala anda. Okey. Pastinya di musim-musim PKPB ni, work from home, kita mengamalkan posture yang kadang-kadang kita tak perasan posture kita tu salah dan menyebabkan kita sakit kepala. Okey, tahukah anda sakit kepala ni dia ada banyak jenis. Betul tak? Sebabnya bila kita rawat pesakit, saya sebagai fizioterapis, saya rawat pesakit-pesakit yang ada masalah sakit kepala ni. Diorang kadang-kadang cakap saya ada migraine. Migraine saya ni teruk kan, dah bertahun-tahun tak hilang. Okey, sebenarnya sakit kepala ni dia ada 4 jenis yang utama. Okey. Sebelum saya pergi lebih lanjut, kalau sesiapa yang ada masalah sakit kepala kan, sakit kepala yang berterusan ataupun kadang-kadang bila dia buat kerja lama sikit dia akan start sakit kepala, boleh tak komen di bawah? Saya nak tahu berapa ramai yang ada masalah sakit kepala ni. Cuba komen dulu. Ataupun kalau anda ada persoalan tentang sakit kepala ataupun anda memang pernah ada pengalaman sakit kepala, anda boleh tulis komen di bawah supaya pendengar-pendengar yang lain dapat tahu cara anda, tips anda untuk mengurangkan sakit kepala. Okey, hari ini saya akan share sedikit beberapa tips sakit kepala. Sebelum tu saya nak bezakan sakit kepala yang commonly dalam research kita yang terbaru adalah ada 4 sakit kepala utama yang anda perlu tahu. Yang pertama adalah migraine sendiri. Okey. Yang kedua adalah tension headache ataupun tension type headache. Headache yang berasal daripada tension. Tension ni adalah satu ketegangan lah. Sebenarnya dia adalah daripada ketegangan otot leher, otot bahu dan juga otot kita punya kepala ni ada otot juga, dia ketegang dan menyebabkan sakit leher. Dan ini adalah sakit leher yang utama sebenarnya. Dia adalah merangkumi 80% daripada sakit leher adalah tension headache. Lagi dua adalah cluster headache dan juga sinus ataupun kita panggil sebagai sinusitis lah. Okey, secara ringkasnya apa beza migraine dan juga tension headache? Biasanya orang akan confuse antara migraine dengan tension headache adalah yang pertama, migraine ni kita boleh tahu dia kalau dia datang sakit leher, sakit kepala tu, kita tak boleh buat kerja. Kita nak buat kerja rumah tak boleh. Kita boleh baring je, terbaring je sepanjang hari. Okay, sepanjang sakit tu. And then kalau kita pandang cahaya kan, contoh kalau kita pandang matahari atau pandang lampu, sakit tu bertambah. Ataupun dia panggil photophobic ataupun phonophobik. Phonophobik ni adalah bila kita dengar suara yang kuat kan, ataupun dengar jeritan anak-anak ke kan, sakit tu bertambah lagi. Tu adalah migraine. Dia mengganggu ADL, activity daily living. Dia bertambah kalau ada foto, kalau kita tengok cahaya, ataupun dia bertambah kalau kita ada dengar suara-suara yang kuat. Kalau tension headache ni, dia sakit kepala, dia mild to moderate saja, tapi dia tak mengganggu aktiviti daily living. Kita masih boleh lagi buat kerja rumah, tapi dia ada sakit lah. Dia rasa macam sakit tu mencengkam lah kita punya kepala. Okey, dan biasanya dia kedua-dua belah, sama ada depan ni ataupun kedua-dua belah tepi kepala kita. Kalau migraine biasanya dia sebelah kiri saja ataupun sebelah kanan saja. Okey, manakala kalau anda tengok cahaya, kalau tension headache ni dia tak akan bertambah sakit tu. Sakit tu sama je. Kalau ataupun ada bunyi-bunyi yang kuat, dia tak akan bertambah. Tu adalah dua karakteristik besar yang sakit kepala, tension headache dengan migraine. Cluster dan juga sinus kita akan bincangkan topik yang lain. Dia lebih spesifik. Kalau cluster ni dia sakit dekat bahagian mata saja ataupun bahagian atas kepala saja, very specific. Kalau sinus biasanya di bahagian hidung dan bawah mata ataupun atas mata sikit. Dia berkaitan dengan hidung sebab sinusitis biasanya di
ruangan rongga hidung kita. Okey. So untuk tension headache, kita ada beberapa cara untuk kita nak mengurangkan ataupun mengawal sakit kepala disebabkan tension type headache ini. Okey. Saya bagi tips yang pertama tips yang pertama adalah kita perlu mengamalkan posture leher ataupun posture kedudukan badan kita dengan betul, sama ada duduk, buat kerja, berdiri maupun baring. Okey, saya bagi satu contoh sebab kita dalam fasa ramai juga yang work from home. Jadi saya kena tunjukkan satu contoh di mana macam mana kita nak mengamalkan posture work from home yang betul untuk leher kita supaya leher ni tak tegang dan sakit. Okey, siapa-siapa yang work from home, boleh tak anda komen bagaimana workstation anda pada ketika ini? Adakah proper setup ataupun anda sekadar kadang-kadang kerja dekat atas katil, kadang-kadang kerja dekat meja, kadang-kadang meniarap, baring, mengiring. Boleh komen di ruangan komen supaya saya boleh tahu berapa ramai yang sebenarnya work from home. Okey, saya tunjuk sikit cara untuk kita duduk dengan betul. Pertama sekali, meja kita bila kita duduk tu, dia mesti berada betul-betul rapat dengan kita punya dada kita. Dia tak boleh terlalu tinggi, dia tak boleh terlalu rendah. So kita punya shoulder ni dia tak boleh terlalu tinggi sebab kalau tak nanti kita punya bahu ni dia akan macam strain lah, sebab dia macam ni kan, dia tak relax. So dia kena paras 90 darjah. So 90 darjah lah. Okay, supaya kita punya bahu tak tegang. Yang kedua, kita punya mata mata dengan kita punya desktop tu ataupun laptop tu, dia tak boleh terlalu bawah. Kalau tak, kita akan mengalami tegang di bahagian leher, di belakang leher. Kalau terlalu tinggi juga, kita akan mengalami tegang di bahagian leher juga. Dia kena tengah-tengah. Okay, kalau anda ada laptop, anda perlu lapik dia dengan kotak printer ke, ataupun anda cari buku yang tebal, letak laptop tinggi sikit so that screen tu dia boleh selaras dengan kepala. Dia tak semestinya selaras dengan mata, sebab mata kita boleh turunkan pandangan tu. Tapi kalau kita terpaksa turunkan kepala, dia akan efek kita punya otot di bahagian leher. Okay, yang pastinya sekarang leher kita mesti kena, kepala kita mesti kena tegak supaya leher kita dalam keadaan relax. Okay, boleh? Okay, tu tips untuk posture. Okay, tips yang kedua adalah yang kedua adalah amalkan teori triple 20. Triple 20 Apa maksud triple 20? Triple 20 ni ialah apabila anda bekerja selama 20 minit, anda hendaklah pandang 20 meter ke hadapan. Okay, contoh anda dah kerja start pukul 9. Okay, pukul 9. Okay, otot ni dia akan start dia dah fatigue ataupun dia dah penat. So anda perlu menggerakkan sedikit, pandang sejauh 20 meter ke hadapan. Bayangkan anda pandang 20 meter ke hadapan, okay, selama 20 saat. So 20 minit, selang setiap 20 minit 20 meter ke hadapan, dan 20 saat masa yang anda pandang ke hadapan, supaya mata anda tak strain. Satu mata, satu lagi leher lah. Okay, tu tips yang kedua, triple 20 ingat teori. Okay, tips yang ketiga, okay, amalkan self mobility exercise. Okay, self mobility exercise ni adalah kita nak mobiliskan balik kita punya sendi leher. Sebab kebanyakan sakit leher ni, okay, ada siapa-siapa yang memang sekarang ni sakit leher, boleh tak komen di bawah. Kalau ataupun nak memerlukan consultation daripada pihak kami, komen saja di bawah. Kami akan assist, tim kami akan cuba untuk bantu anda macam mana nak selesaikan sakit leher yang anda alami tu. Okay, self mobility exercise ni dia punya tujuan dia untuk menggerakkan balik sendi dan juga otot-otot di bahagian leher. Okay, saya bagi tiga plane. Dia panggil 3 plane exercise lah. Okay, yang pertama sekali, anda perlu duduk secara tegak. Okay, yang pertama sekali, plane yang pertama, atas dan bawah lah. So pergerakan atas dan bawah. So setiap sejam ataupun 40 minit ke sejam, okay, anda akan gerakkan kepala anda ke bawah. Okay, bukan
kepala anda ke bawah just bahagian ni saja. Dia berbeza kalau anda gerakkan macam ni ataupun anda gerakkan macam ni. Ni salah. Dia just tunduk. Dagu ni pastikan dia kena ke bawah ni. Okay, tak perlu tahan sebab ni mobility exercise. Terus pandang atas. Okay, kita ulang sebanyak 3 kali. 2 3. Okay, tu plane pertama. Plane yang kedua adalah side bend ataupun sengit ke kiri dan kanan lah. Okay, sama juga, pergerakan hanya kepala saja. Okay, 2 3. Okay, kalau anda terpaksa angkatkan bahu ni, maksudnya otot anda tu dah tegang. Sebab tak boleh nak ni. Ataupun kalau anda buat macam ni sakit, tu memang anda perlu buat rawatan. Sebab kadang-kadang bukan otot saja yang tegang, sendi antara tulang belakang tu dia dah stiff. So memang nak kena release lah. Okay, yang ketiga, plane yang ketiga adalah rotation. Dia panggil rotation Okay, rotation adalah bila anda pandang ke kanan. Okay, make sure pandangan tu dia memang habis. Hidung kita ni dengan bahu ni mesti selari. Okay, kiri 2 3. Yes, so setiap plane tu anda lakukan dengan 3 repetition. Okay, yang terakhir adalah self stretching. Banyak tips saya ajar hari ni. Saya harap anda dapatlah amalkan supaya masalah leher ni dah tak berulang lagi kan. Okay, tips yang terakhir iaitu yang keempat saya. Okay, yang keempat adalah self stretching. Kalau sebab apa self? Sebab anda buat sendiri. Dan kalau anda datang ke Physio Mobile, pihak fisioterapis kami akan bantu macam mana nak buat secara lebih detail dan juga lebih efektif lah. Kadang-kadang kat rumah ni kalau buat sendiri, kita sakit sikit kita dah tak nak buat. Tapi kalau di fisioterapi center, di Physio Mobile ataupun Physio Mobile datang ke rumah anda, kita akan buat at the supposed range yang anda perlu buat. Kadang-kadang kalau kita kat rumah ni, kita buat sikit, sakit, tak nak buat dah. Kita pun demotivated. Okay, yang pertama sekali, stretch untuk levator scapula. Levator scapula ni adalah satu otot di mana dia berada di bahagian tepi ni. Okay, ni yang paling kira kalau buat ni insyaAllah memang lega, selega-leganya lah. Okay, tangan ni letakkan di bawah peha kita, tangan kanan. Okay, bila tangan kanan berada di bawah peha, kepala ni mesti kita nak tarik ke belah kiri. Okay, tangan kanan. So kepala, tangan kiri ni kita akan pegang di bahagian belakang kepala dan tarik belakang. Okay, untuk self stretching exercise mesti wajib hold selama 15 saat ke atas. Tapi lebih daripada 30 saat dah tak efektif lah. Dia punya range dia 15 ke 30 saat, ulang sebanyak 3 kali. Okay, cuba buat. So anda akan rasa stretching muscle tu dekat sini. Ni dekat tempat yang jarang kita stretch. Itulah tempat yang selalu kalau ketat kat situ lah. Okay, sebab apa kita letak tangan ni? Supaya kita nak hold otot ni daripada bergerak. Okay, 15. Okay, so untuk tangan untuk belah kiri, tangan kiri mesti berada di bawah peha. Okay, tangan kanan akan pegang di dia bukan tepi sangat, di belakang sikit. Okay, pandang 45 degree ke kanan, tarik. Okay, so bila anda buat selama 15 saat dan ulang sebanyak 3 kali, memang it will help a lot. Memang saya boleh jamin lah, senaman ni sangat-sangat bantu. Sebab most of the patient yang datang memang tak pernah tahu pun senaman ni. Bila dia amalkan,
Alhamdulillah dia punya otot tu semakin lembut dan semakin dah tak stiff macam dululah. Okay, so last but not least, okay, tips yang terakhir, menggunakan massage ball. Okay, so massage ball ni adalah satu alat ataupun equipment rehab yang dia bukan kalau orang tengok macam dia boleh tekan squish kan, dia bukan squish ball. Dia adalah very solid, tapi masih lagi boleh tekan lah. Okay, so massage ball ni dia membantu untuk mengurangkan ketegangan yang berada di bahagian otot. Okay, sebagai contohnya, okay, anda bawa massage ball ni ke dinding. Okay, anda letakkan massage ball ni di tempat yang anda rasa macam tegang, sama berikat ataupun di bahagian upper trapezius ni, ataupun kita panggil sebagai otot atas daripada bahu ni. Okay, letak di dinding, sandarkan, kemudian anda gelik dia. Gelik dia menggunakan berat badan. Jadi bila berat badan tu menolak bola ni, dia akan menghasilkan satu force untuk mengurangkan ketegangan yang berlaku di bahagian leher anda. Kadang-kadang bila kita lama menghadap laptop ni, ataupun kita menghadap phone, kita panggil sebagai smartphone syndrome ataupun tech snack syndrome. So otot ni dia dah start tegang dah. Once dia tegang, nak buat stretching macam mana pun dah susah. Dia kena guna massage ball juga, ataupun teknik manual lah untuk kita longgarkan balik. So anda akan gelik selama 10 saat, dan anda ulang 3 kali setiap ni lah. Kalau belah kanan 3 kali, okay, anda buat untuk make it even lah. Kalau tak, sebelah kanan je efektif, sebelah kiri akan tegang. So buat dua-dua belah. Okay, so sampai di situ saja segmen kali ini. Jika anda masih lagi muskil dengan cara-cara ataupun senaman yang saya ajar tadi, anda boleh tinggalkan komen di ruangan di bawah supaya saya boleh entertain balik mana yang tertinggal ataupun yang tak faham kan. Kita akan make sure team kita akan contact puan atau tuan secara cepat kan. Maksudnya kita tak akan tunggu lama lah, kita akan terus contact, so that apa yang tuan tak faham, just tanya kami. Okay, sehingga bertemu lagi di segmen seterusnya.